Okey, bab 2 tekanan. Tapi sebelum itu kita recap balik apa yang kita belajar semasa PT3. PT3 kita dah belajar sikit tentang tekanan. Okey, tekan maksudnya you perlu gunakan apa? You have to use a force. Okey. Contohnya kalau kita nak guna thumbtack okey, tekan thumbtack ke meja. So you kena gunakan daya. Okey. Contohnya daya dengan ibu jari. You gunakan daya and then ke atas satu ruas permukaan. Okay. Over this surface area. So, apakah maksud tekanan? Maksudnya dia mesti ada daya yang bertindak secara macam mana? Secara normal. Okay. Secara berserenjang ke atas satu permukaan. Okay. Pressure means you are pressing something, right? So, when you press, you are using a force. Okay, you gunakan satu daya tekan pada satu ruas permukaan secara normal. Okay, secara normal. So, tekanan maksudnya kita mempunyai daya. Daya yang bertindak secara normal ke atas satu unit ruas permukaan. Di mana formula P for pressure sama dengan force per area. Okay, daya per unit ruas permukaan. Okay, ini sebagai recap. Unit dia adalah sama ada kita pakai Newton per meter kuasa 2. Okay, sebab force unit dia Newton, luas unit dia adalah meter kuasa 2. So, Newton per meter kuasa 2 ataupun Pascal. Okay, Pascal, P-A-S-C-A-L. Bukan P-A-S-K-A-L. Saya tahu ada movie nama dia Pascal. Okay, kita guna C bukan K. Ataupun short form dia PA. Okay, PA. Pascal adalah nama seorang saintis. So, kita akan tengok balik prinsip Pascal di dalam topik 2.3 ke 2.4. Okay. Okay, sebagai satu recap lah. Okay, contohnya kita nak kirakan tekanan oleh satu objek ini. Okay, so daya dia adalah disebabkan oleh berat. Okay, berat dia. So, for easy, I use 10 lah. 10 times 10 times 10 kg sama dengan 10. Okay, 10. So, 100 daya ke bawah dan luas permukaan yang dikenakan pada lantai ataupun permukaan tu adalah 12 dengan 2 cm. Tukar kepada unit SI. 0.12 darab 0.02. Jadi kita ada jawapan 41,666.7 Pascal. Okey. Kalau saya letak macam ini. Okey, saya letak macam ini. Okey. Luas permukaan nampak dia semakin kecil. Okey, semakin kecil dan saya cuba kirakan dia punya tekanan. Berat dia sama tapi luas dia dah kecil. So sekarang nilai dia 125,000. Okey, tadi 41,000. Sekarang 125,000 Newton per meter kuasa 2. Okey, so ini bermaksud kalau daya dia bertambah, tekanan akan bertambah. You tekan dengan kuat, banyak force, so the pressure will be increasing also. Okey, dan kalau luas permukaan semakin kecil, tekanan dia semakin besar. So, pressure is directly proportional to force. Okay. Tapi pressure is inversely proportional to area. Semakin tinggi luas, semakin kecil tekanan. Okay. Very simple example. Kalau kita ada thumbtack. Okay. Kita ada thumbtack. You nak tekan sini lebih sakit ke tekan sini lebih sakit? Of course, you tekan yang nipis lebih sakit sebab dia punya luas permukaan adalah kecil. Luas permukaan kecil, jadi you akan dapat tekanan lebih tinggi. Okay, thank you. Bila luas permukaan dia besar, kita akan mengalami tekanan yang rendah. Okay, so sebagai satu recap. Okay, so
kita pergi kepada tekanan dalam cecair. Okay, which is in your textbook. Kita terus pergi kepada tekanan dalam cecair. Okay, muka surat 40. Okay, 40. Tekanan dalam cecair. Okay, saya tak pernah pergi diving, okay, menyelam. Tapi biasanya dia memang ada situasi seperti ini. Okay. So bila penyelam atau diver dia semakin ke dalam, dia akan rasa sakit pada telinga. Okay, kenapa? So itu adalah sebabkan oleh tekanan dalam cecair. Okay, tekanan cecair. So basically this activity kalau boleh kita akan cuba buat dalam bila dah ada kelas bersemuka. Okay, ini ada satu aktiviti dia di mana kalau kita cuba buatkan beberapa lubang, okay, pada paras yang berbeza. Okay, contohnya boleh pakai botol lah, botol air, and then kita buat beberapa lubang dengan paras yang berbeza. So di sini kita ada air isi dengan penuh. Lepas tu kita tape. Okay, tapekan di sini untuk tutup dia punya lubang. Okay, so bila saya tanggalkan tape ini, maka kita nampak ada pancutan air. Okay, pancutan air dengan laju yang berbeza, dengan jarak yang berbeza. Okay, so next time saya akan tunjuklah. Okay, sebenarnya kita nampak dia punya pathway macam ini. Okay, untuk yang atas, dia tak berapa jauh. Tapi untuk yang bawah, dia adalah paling jauh. Okay, itu sebab apa? Okay, itu sebab sebenarnya, kalau you bayangkan, you berada di sini. Okay, you berada di sini. You punya kawan-kawan di atas. Okay, you punya kawan-kawan di atas. Okay, kawan-kawan dia di atas. So, yang level mana ke satu akan rasa paling stres? Of course, level yang paling bawah. Sebab apa? Sebab you kena tanggung berat banyak orang di sini. Okay, nampak tak? So, di bahagian sini, you kena tanggung berat atas daripada permukaan botol kepada paras sini. So, berat dia sangat tinggi. Okay, you mesti rasa tertekan, stres. Okay, so daya dia besar. Bila daya dah besar, tekanan akan menjadi tinggi. Kalau you berada di tingkat yang paling atas, you tak payah tanggung ataupun support berat orang lain. Okay, so dia punya pressure di sini akan menjadi kurang. So bila force dia kurang, pressure akan kurang juga. Okay, itu idea dia lah. Tapi untuk tekanan cecair, kita tak akan sebut pasal daya ke apa. Okay, kita hanya akan tengok beberapa faktor tekanan dalam cecair. So obviously, kalau kedalaman dia semakin tinggi, kedalaman maksudnya daripada atas ke bawah, okay, kalau kita ada satu well perigi, okay, kita nak cakap dalam tu maksudnya daripada atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Semakin dalam maksudnya daripada atas sampai ke bawah-bawah. Okay, bukan daripada bawah sampai ke atas-atas. Jika kedalaman semakin tinggi, tekanan akan semakin tinggi. Okay, jika tekanan, kita tulis H lah. Okay, H semakin tinggi, maka tekanan akan semakin tinggi. Dia akan semakin tinggi. Okay, so tekanan bertambah apabila kedalaman bertambah. Jadi kita ada hubungan dia, tekanan berkadar terus dengan kedalaman. Okay, pressure is directly proportional to depth. Okay, bukan height ya, bukan ketinggian, tapi kedalaman. Ketinggian adalah daripada bawah ke atas. Okay, bawah ke atas. Tapi kedalaman daripada atas ke bawah. Okay, beza ah. Okay, selain itu, satu lagi adalah kalau kita pakai cecair yang berbeza, okay, cecair yang berbeza, maka dia mempunyai ketepatan yang berbeza.
Bila mempunyai ketumpahan berbeza, maka tekanan pun berbeza juga. Okey, berbeza juga. Okey, sebenarnya P sama dengan H rho G ini, macam mana kita dapat formula ini? Okey, kita cuba tengok buku teks. Okey, so buku teks, buku surat 40. Okey, kita cuba terbitkan formula P sama dengan H rho G daripada formula P sama dengan FA, F per A dan rho sama dengan M per V. Okey, rho ini, okey, ni nama dia rho ah. Okey, RHO, rho. Okey. Ini adalah ketumpatan, density. So, ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. Okey, jisim bagi isi padu. So, katakan kita ada satu bekas yang berisi cecair. Okey. So, isi padu adalah sama dengan luas permukaan. Okey. Luas permukaan ini A darab H, di mana H adalah ketinggian lah. Okey, ketinggian. Dan jisim, kita tahu jisim adalah berapa? Okey, bukan berapa. Formula dia, jisim adalah sama dengan rho darab V darab rho. Isi padu darab ketumpatan. Okey, isi padu darab ketumpatan. Jadi berat dia adalah mg. Okey, mg kan? Berat adalah mg. Okey, so kita boleh tulis m ini dengan yang ini V rho G. Nampak tak? V rho G. Okey, V rho G. So, tekanan pada tapak turus cecair. Sekarang kita cuba guna formula tekanan tadi. P sama dengan F per A kan? Di mana F ini adalah W, berat. Okey, berat oleh objek ini. Okey, objek ini. So, F per A kan? So, F ini sebenarnya adalah V rho G. Nampak tak? V rho G. Okey, per A. Dan kita tahu tadi V ini sebenarnya sama dengan A darab H. So, gantikan V ini dengan A H. Okay, gantikan V dengan A H. A H. Jadi, kita ada formula A H rho G per A. Potongkan A, kita dapat formula H rho G. So, sekarang kita tak perlu sebut tekanan dalam cecair dalam sebutan F ataupun A dan sebagainya. Tetapi kita dah ada formula baru untuk tekanan cecair H rho G. Di mana H adalah kedalaman. Okay, kedalaman daripada atas ke bawah. Rho adalah ketumpatan cecair. Okay, ketumpatan cecair dan G adalah pecutan graviti. Okay. So, semakin tinggi kedalaman, semakin tinggi tekanan. Semakin tinggi ketumpatan, semakin tinggi tekanan. Okey. Biasanya G memang tak akan berubah. Yang berubah adalah kedalaman dan juga ketumpatan. So basically kita boleh buat dua eksperimen. Okey, dua eksperimen. Satu eksperimen adalah kita letakkan MV sebagai kedalaman cecair. Okey, kedalaman cecair dan RV adalah tekanan cecair. Okey, MV kedalaman cecair, RV tekanan cecair. Tapi biasanya kita susah untuk ukur tekanan cecair tau. Kita tak ada alat. Kita jarang ada alat untuk ukur tekanan cecair dekat magma. Okey, tapi kita boleh ukur dia punya perbezaan. Okey, perbezaan ketinggian turus air. Maksudnya daripada dua sini, okey, kita akan study ini pada topik yang seterusnya lah. Ini panggil dia tube U ataupun manometer. Okay, so biasanya kalau untuk yang normal, okay, untuk yang normal, ini adalah air. Okay, so paras untuk air adalah sama. Okay, adalah sama.
Tapi kalau you tengok satu ke atas, satu ke bawah, apa maksud dia? Maksudnya tekanan di sini dia lebih besar daripada tekanan di sini. Dia macam you main tolak tau, tolak-tolak. Main game tolak-tolak. Siapa tolak dengan lebih banyak? Contohnya mereka start dengan sini. So, you tolak, I pun tolak. So, you tolak ke bawah maksudnya you punya tekanan lebih tinggi daripada saya. Lepas tu kita boleh carikan perbezaan. Okay, perbezaan. Mula-mula tak ada perbezaan. Tekanan dia sama je. Tapi bila kita dah letak corong tisa ini ke bawah, kita nampak ada perbezaan sebab tekanan dah bertambah. Kita ada tekanan daripada sini. Okey, tekanan daripada atmosfera dan juga cecair. Dia akan tolak cecair ini, air ini ke bawah. So semakin tolak ke bawah, maka kita nampak dia punya paras ini akan semakin turun sebab banyak tekanan. Okey, kita akan explain eksperimen ini pada minggu depan. Nanti saya cuba tunjukkan secara detail lah. Okay, so basically ini faktor pertama, kedalaman cecair. Dan faktor kedua, saya boleh gunakan ketupatan cecair. Maksudnya saya gunakan cecair yang berbeza. Contoh saya guna alkohol, saya guna air, saya guna gliserin. Lepas tu saya tengok apakah kesan kepada tekanan. Jadi daripada eksperimen sebenarnya, semakin tinggi ketupatan, semakin tinggi tekanan. Okay, semakin tinggi ketupatan, semakin tinggi tekanan. Okay, so memang tekanan cecair dia hanya bergantung kepada ketupatan dan juga kedalaman. Okay, kenapa? Kalau kita letak air, contoh air sirap ke dalam sinilah. Okay, contohnya saya letak di mana-mana je lah. Saya letak di sini je. So bila saya tuangkan air sirap ke dalam sini, akhirnya kita akan dapat paras yang sama untuk setiap jenis bentuk tube. Okay, tak kisah dia tube dia serong ke, ada bulat-bulat ke, ada zigzag ke, kita akan dapat paras yang sama. Apa maksud dia? Maksudnya tekanan cecair dia tidak bergantung kepada bentuk. Okay, tidak bergantung kepada bentuk ataupun luas keratan retas bagi sesuatu radas. Okay, tak kisah you guna yang tebal, yang nipis, sama je. Dia bergantung kepada dua faktor, iaitu ketempatan dan kedalaman. Okey, ini yang penting Ini yang penting. Okey, dan tekanan cecair dia sebenarnya akan bertindak ke semua arah. Okey. Dia akan bertindak ke semua arah. Okey. Tindak ke semua arah. Okey. Kemudian kita tengok balik kita punya slide. Okay, so unit dia tekanan adalah Newton per meter kuasa 2 ataupun Pascal. Okey, biasanya kalau kita sebut sahaja tekanan cecair, maksudnya tekanan dalam cecair sahaja, dalam air sahaja. Tapi kalau soalan tanya, berapakah jumlah tekanan? Berapakah jumlah tekanan? So, kita bukan sahaja tambah tekanan cecair, tetapi kita tambah juga tekanan atmosfera. Dan kita akan tengok tekanan atmosfera dalam topik 2.2. Okay, 2.2. Dan actually sebenarnya, kita dah belajar tekanan hukum gas kan, yang melibatkan tekanan. Dan actually, kita boleh tengok balik soalan tu. Okay, sebab kita ada, nantilah kita akan tengok banyak soalan yang berkaitan dengan tekanan. Okey. So kalau tekanan yang dikenakan oleh air untuk yang ini adalah 2 meter darab 1000. Okey, 1000 adalah ketepatan air darab 10. So kita dapat 20,000 Pascal. Okey, kalau untuk yang ini kita ada 6 darab 1000 darab 10, 60,000 Pascal. Kalau saya tanya jumlah tekanan, you kena tambahkan tekanan atmosfera dengan tekanan cecair. Okey, kalau jumlah tekanan kita kena tambahkan atmosfera dengan cecair.
So yang 1.03 dan 10 kuasa 5 tambah 20,000. Okey, untuk yang bawah pun sama juga. Kena tambah tekanan atmosfera. Okey. So contohnya, hitungkan tekanan yang dikenakan oleh air laut. Okey, soalan pertama dia air laut. So carikan tekanan cecair. So pressure P air sama dengan H2G. Remember this formula, H2G. Okay. So H adalah 10 meter. 10 meter. Darab rho ketumpatan 1050. Dan G 9.81. Okay. Tapi kalau you nak senang, you boleh letak 10 lah. Okay, letak 10 je. Okay. Sama dengan berapa Pascal. Okay. Saya tak berapa suka tulis Newton per meter square. Sebab kadang-kadang kita akan tulis salah. So better you letak semua unit tekanan dalam Pascal. Kalau kita kira secara formula. Okay. And then untuk jumlah tekanan, okay, jumlah adalah kita campurkan atmosfera dengan air. So 1.03 dalam 10 kuasa 5 tambah jawapan tadi. Dan kita dapat jawapan Pascal. Okay. So that's why kalau you semakin dalam, you akan mengalami tekanan yang sangat-sangat tinggi. Okay. Sampai telinga tak rasa selesa. Okay. Telinga kita badan kita dapat sesuaikan diri dengan ketidakseimbangan. Okay. Dia cuba adjust. Memang itu ke ability of our body. Kalau contoh you naik lift sampai ke 18 tingkat. Okay, ke atas kan. So you akan rasa telinga tu macam tak berapa selesa. Tapi telinga akan cuba adjust. Okay. Or even though when you try to take a flight, okay, you naik kepada bang, okay. So perbezaan tekanan ni dia akan diambil kira oleh telinga kita. Okay. Tapi mungkin ada setengah akan rasa sakit sebab telinga cuba adjust ketidakseimbang ini. Okay. Of course, kalau terlalu beza banyak, dia akan menyebabkan kecederaan kepada telinga kita. Okay. Okay, so dia guna kilo lah, kilo Newton per meter kuasa 2. Okay, so selain itu kita ada soalan nak carikan D. Kalau dia bagi tekanan tu, kita carikan D lah. Okay, so sama juga kita boleh guna formula. Okay, P sama dengan H2G. Di mana P adalah tekanan cecair ini sama dengan D darab 1050 darab 10. Dan dapat jawapan 10 meter. Okay, 10 meter. Okay, the rest is the same. Okay, satu lagi soalan kita tengok yang ini ya. Ini dulu dia keluar dalam exam tau. Okay. Hitungkan tekanan air di X. Okay, tekanan air di X. Ini adalah tangki kat satu bangunan tinggi. So macam kita nak buat? Air itu dia ditekan oleh siapa? Okay, oleh tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. Atas permukaan itu tekanan atmosfera dan juga tekanan cecair. Okay, tekanan cecair berapa? Daripada sini ke sini berapa? 30 kan? So kalau point dekat sini, kita nak cari tekanan adalah tekanan atmosfera campur dengan tekanan air dengan kedalaman dia sebegini, 4 tambah 26. Tapi sekarang kita nak X. Okay, kita nak X ini. So berapa tekanan dia? So kirakan beza kedalaman daripada permukaan air sini kepada X. 4 tambah 26 tolak 16. So sini berapa? Sini sepatutnya dapat 14 meter. Okay. So tekanan cecair kalau hanya air saja.
air saja dia adalah pressure of water. H2G, mana H adalah 14 darab ketumpatan 1000. Kalau nak senang, kita darab 10. So, 140000 Pascal. Jumlah tekanan adalah, tapi dia tanya tekanan air saja kan. So, kita dapat ini. Kalau jumlah tekanan, kita kena tambahkan tekanan atmosfera. Okey, kita kena tambahkan tekanan atmosfera. Okey. Ini tadi yang saya sebutlah. Okey. Faktor kedua adalah ketumpatan. Okey, ketumpatan. Kalau ketumpatan dia rendah, maka pancutan akan menjadi perlahan. Okey, sebab tekanan dia rendah. Okey, so last kali adalah tentang aplikasi ya. Okey, aplikasi. Ini adalah empangan. Okey, tapak sebuah empangan dibina lebih lebar dekat dasar. Okey, dekat dasar. At the base. Kenapa kita nak bina secara macam ini? Kenapa kita tak nak bina segi empat je? Okey, sorry. Segi empat macam ini. Kenapa kita nak kat bawah tu dia lebih tebal sikit? Okay, lebih terkeluar ke dalam tu. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu kalau tekanan dia semakin tinggi ke bawah, okay, so kita perlu tapak yang kuat untuk tahan tekanan itu. Bila kedalaman dia besar, okay, bila H dia tinggi, so pressure akan tinggi. Jadi kita perlukan empangan yang lebih lebar di tapak, di dasar tu untuk tahan tekanan air. Okay. So itu salah satu aplikasi. Okay. Kedua, untuk kapal selam, okay, submarine, dia punya badan mesti guna bahan yang kuat. Jangan guna plastik pula. Nanti you selam-selam sampai kat bawah, nanti tinggal baju saja. Plastik you punya badan kapal selam tu semua dah tertinggal. Okay, kita perlu badan yang kuat untuk tahan tekanan tinggi. Okay. Of course, banyak lagi lah contohnya kita tangki, kenapa kita nak letak tangki ke atas, tangki air ke atas tu. Dia ada sebab dia, sebab dia tekanan tu yang berbeza tu, perbezaan tekanan tu, dia akan menyebabkan air dapat keluar dengan lebih senang, lebih mudah. Okay, sebab perbezaan tu. Okay. So, kesimpulan, tekanan di dalam cecair bergantung kepada kedalaman dan juga ketumpatan cecair. Okay, dia tidak bergantung kepada bentuk dan saiz. Okay. Graf dia P berkadar terus dengan D. Okay, bukan H. Walaupun kita guna formula H, tapi H yang dirujukkan adalah kedalaman. Okay. Kedalaman ni, bukan ketinggian. Okay, tolong bezakan. Okay, kalau untuk ketinggian dia memang berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Okay, so I think ini sahaja daripada topik ini. Okay, and then untuk minggu depan saya akan terangkan sedikit lagi tentang eksperimen dan juga ada soalan sedikit tentang perbezaan ini. Okey, saya nak terangkan, ambil masa untuk terangkan macam mana nak kira. Okey, macam mana nak kira ini. Okey, sama juga contohnya yang kalau untuk badan pesakit kita nak berikan cecair. So dia gantung ke atas. Okey, beg cecair intravena dia gantung ke atas supaya disebabkan perbezaan ketinggian. Okay, keyword dia perbezaan ketinggian. So dia dapat tolak cecair dan masuk ke dalam saluran darah. Okay, masuk ke dalam saluran darah. So kalau saya tak pasti dah ada sesiapa pernah. Okay, saya tak pernah lah. Tapi kalau you nak pergi tandas contohnya, you punya beg sini, kalau you letak di bawah
paras tangan. Okey, paras lengan ke tangan. Apa yang berlaku adalah darah akan keluar masuk ke dalam beg. Okey, sebab perbezaan ketinggian, so yang lebih tinggi dia akan turun ke bawah. Jadi beg kalau you letak di lantai, you punya darah akan flow balik ke dalam beg. Okay, so mungkin adalah yang dah pergi tandas ke, tiba-tiba pula dia rasa ini macam leceh, dia letak dia ke atas tandas ke atas lantai ke, so dia nampak dia akan backflow. Dia akan backflow. Berguna sifon biasa kalau untuk akuarium ke apa, sebab ketinggian yang berbeza tu dia akan dapat keluarkan air. Daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. So we'll see you next time. Kalau tak ada soalan,